Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Atamanna lakum fi sihhati wa salamah insyaAllah. Apa khabar murid-murid? Ustaz harapkan agar murid-murid sentiasa sihat dan sejahtera. Pada minggu ini, kita akan belajar tajuk Asyirku. Mari kita mulakan. Asyirku huwa a'zamuz zunubi. Syirik ialah dosa yang paling besar. Masyirku, apakah itu syirik? Asyirku huwa an taj'ala lillahi niddan fi haqqin min huquqihi. Syirik ini ialah mengadakan sekutu bagi Allah. Syirik ini ialah apabila kita mengatakan kita beriktikad ataupun kita menyembah selain daripada Allah. Itu yang maksudkan dengan menyekutukan Allah. Syirik ini boleh berlaku dengan 3 keadaan. Yang pertama berlaku dengan iktikad. Iktikad ini ialah kepercayaan, keyakinan kita bahawa ada Tuhan lain selain Allah. Yang kedua boleh berlaku juga dengan perkataan, iaitu apabila kita melafazkan, kita mengucapkan bahawa contoh matahari itu Tuhan, kita katakan pokok itu Tuhan dan sebagainya. Yang ketiga boleh juga berlaku dengan perbuatan, apabila kita melakukan sesuatu seperti menyembah berhala dan sebagainya. Dalil syirik. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-22. Kerana itu, janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui. Aqsamus syirku, pembahagian syirik. Syirik ini terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama, Asyirkul Akbar, syirik besar. Yang kedua, Asyirkul Asghar, syirik kecil. Apakah itu syirik besar? Syirik besar ialah mempercayai atau mengaku bahawa wujudnya Tuhan lain selain Allah, atau menyembah selain Allah yang esa. Syirik ini juga dikenali sebagai syirik jali. Contohnya, menyembah selain dari Allah seperti berhala, matahari, pokok dan sebagainya. Yang kedua, percaya ada kuasa lain yang setara dengan Allah yang boleh memberi manfaat dan mudarat, seperti percaya bahawa kubur boleh memberi pertolongan dan sebagainya. Kesan melakukan syirik besar. Yang pertama sekali, apabila kita melakukan syirik besar, maka ia boleh membatalkan akidah kita. Yang bermaksud, kita akan terkeluar daripada Islam. Yang kedua, dijanjikan azab yang pedih dan kekal di dalam neraka. Yang ketiga, berdosa besar. Baiklah, apa pula syirik kecil? Syirik kecil ialah tidak meletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesuatu yang mutlak dalam niat ketika beribadah atau melakukan sesuatu perkara. Syirik ini juga dikenali sebagai syirik khafi. Maksudnya syirik kecil ini ialah kita tidak meletakkan Allah sebagai sesuatu yang mutlak dalam niat ketika beribadah. Maksudnya kita tidak melakukan ibadah itu kerana Allah. Kita melakukan sesuatu ibadah itu kerana makhluk lain. Contoh apabila kita mendirikan sembahyang, apabila orang tengok, maka kita buat elok-elok. Bila orang tak ada, orang tak ada dekat-dekat kita, maka kita pun buat sambil lewa, kita buat dengan cuai. Yang kedua, melakukan ibadah
kerana mahukan pujian. Ni kita buat ibadah kerana kita mengharapkan pujian daripada orang. Kita nak orang kata kita baik, kita nak orang kata kita bagus, kita nak orang kata kita rajin. Okey, kesan melakukan syirik kecil. Yang pertama sekali, menghapuskan pahala amalan. Orang yang melakukan syirik kecil ini sia-sia sahaja amalan dia kerana tidak mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah. Yang kedua, mendapat dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, hidup tidak tenang. Apabila kita melakukan syirik kecil, kita selalu mengharapkan pujian daripada orang, maka hidup kita tidak akan tenang. Kerana satu hari nanti orang akan berhenti memuji kita. Baiklah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz harapkan agar semua murid-murid dapat memahami apa yang telah Ustaz sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.